Penggunaan alat pengukur yang lebih jitu, mengukur panjang, menyukai jisik, kita akan ada alat untuk 5 kuantiti fizik yang kita ukur tadi. Contohnya kita mengukur panjang, kita ada angkop vernier. Bentuk angkop vernier ni ialah ini, kita harap bila bersemuka kita akan melihat dan mengukurkannya dalam satu eksperimen mudah. Nama alat apa dia tadi? Angkop vernier diguna untuk mengukur apa? Ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan juga kedalaman sesuatu objek. Jadi diameter luar, diameter dalam tu merujuk pada contohnya tabung uji. Kita ukur bahagian luar dipanggil diameter luar. Kalau kita ukur bahagian dalam tabung uji dipanggil diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Jadi bahagian terkecil bacaan angkop vernier ialah 0.01 cm ataupun 0.1 mm yang kita ukur di bahagian sini. Okey. Jadi oleh itu angkop vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris atau pita ukur yang hanya dapat mengukur bacaan terkecil sehingga 0.1 atau 1 mm. Kalau pembaris 1 mm kan, kalau tengok pembaris awak tu paling kecil 1, tapi angkop vernier dia boleh mengukur 0.01 cm atau 0.1 mm. Ini adalah angkop luar. Angkop luar pula. Ini adalah diameter luar oleh satu bentuk di mana angkop vernier digunakan dengan mengukur luar lah. So kita akan membaca diameter luar, kita baca apa yang ada. Okey, di dalam ni panjang ni tu berapa? Okey, di dalam sini yang manakah menunjukkan nilai yang serenjang dengan 0, maka itulah bacaan. Kalau perhatikan di sini, bacaan untuk angkop vernier ini, cikgu tak nampak ni. Nah, bacaan yang betul tu apa? 3.20 tambah 0.02. Jadi jumlah sebenar panjang tu ialah atau diameter tu ialah 3.22 cm. So bagaimana ni di sini dia? Okey. Di mana 32? Okey. Oh sorry. 3.2. Nampak? Kemudian awak nampak garis yang di bawah selepas 05 tu, yang garis lurus tu adalah apa? Adalah 2. So bacaannya ialah 3.20. Nampak? Dan juga tambahkan berapa? 2 kan? Yang di bawah tu. Ada 0, 5, 10 tu. Tengok yang skala yang terkecil adalah 0.02. So campurkan, maka diameter bagi objek ini ialah 3.22 cm. Jadi tepat. Kalau kita ukur guna pembaris, kita hanya dapat 3.2 saja. So ini adalah alat yang jitu. Okey, satu lagi alat untuk mengukur panjang dengan lebih tepat dinamakan tolok skru micrometer. Tolok skru micrometer diguna untuk mengukur ketebalan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Jadi bahagian terkecil bacaan tolok skru micrometer ialah 0.001 cm atau 0.01 mm. Oleh itu tolok skru micrometer adalah lebih jitu daripada angkop vernier. Jadi berbanding yang pembaris, angkop vernier lebih jitu, tetapi tolok skru micrometer lebih tepat bacaan. Okey, ini ialah bagaimanakah ia digunakan. Kalau perhatikan di sini, ini kalau nampak yang warna kuning tu adalah skala vernier, yang 0 sampai 3 tu adalah skala utama. Dan di dalam skala vernier yang nombor yang kuning kelas ada dibahagikan kepada 50. Bermaksud bacaan yang boleh dibaca untuk warna kuning ini ialah 0.001 0.01 cm atau 0.01 mm. Jadi kalau kita ada bacaan ini, caranya membacanya lah, kita nampak yang sebelah kiri ini skala utamanya 3 point berapa?
3.5, tetapi selepas 5 tu kita tak tahu 5 apa. Jadi itu yang awak kena baca di bahagian warna kuning. Bacanya iaitu awak lihat garis yang bergaris lurus dengan paksi utama dari skala utama. Di sini ada dibacakan 0.38 mm. So jumlah panjang yang diukur ini ialah 3.388 mm. Okey, ini adalah, dan kedudukan mata pembaca perlu berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelak ralat paraleks berlaku. Serenjang maksudnya mata yang betul adalah mata yang melihat ke atas garis lurus di antara kita ada sebut skala utama kan, dan satu lagi adalah skala vernier. Apapun kalau kita perhatikan, kita dah belajar tentang angkup vernier, dan satu lagi adalah tolok skru micrometer, ada ralat, dan untuk bacaan yang tepat sebenarnya ia adalah angkup vernier digital dan juga tolok skru micro digital. Dia ada dibuat, ada dicipta untuk kegunaan. Okey, untuk menyukat jisim yang tepat kita gunakan penimbang digital di mana bacaan jisim dengan lebih tepat dan jitu. Untuk menyukat masa kita menggunakan jam randik digital jam randik yang biasa ada mempunyai ralat. Menyukat suhu kita guna termometer digital. Okey, sebab dia boleh membaca 0.1 cm. Okey, menyukat arus ada alat yang dipanggil ammeter digital. Okey, kemudian kita bincang tentang bagaimana membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Apabila alat pengukur yang sesuai tidak jumpai oleh seseorang saintis semasa menjalankan kajian atau penyiasat saintifik, cara yang terbaik adalah dengan membuat anggaran terlebih dahulu, kemudian barulah diikuti dengan penggunaan alat yang lebih tepat dan jitu sekiranya tidak menjumpai alat. Contohnya, kita hendak mengira keluasan luas bagi daun ini kalau luas senang sebab kita ada rumus iaitu lebar darab dengan panjang kan. Tapi kalau untuk daun kita anggarkan di mana kita menentukan setiap kotak itu mempunyai panjang 1 cm, lebar 1 cm. So setiap petak itu mempunyai luas 1 cm persegi. Kemudian lakarkan daun di atas kertas graf tersebut. Kemudian kira kawasan yang penuh dan separuh dan lebih separuh, dan jumlah keseluruhan kalau daun ditunjukkan ialah 23 cm persegi dengan mengira setiap petak itu ialah 1 cm persegi. Okey. Jadi setiap petak itu berapa? 1 cm itu panjang darab 1 cm lebar. Ya. Ini ialah untuk pengukur anggaran jisim. Kita menggunakan apa? Jika objek yang kita nak ukur itu terlalu kecil, susah untuk mendapat bacaan, so kita anggarkan. Contohnya kita ada kertas, nak mengira satu helai kertas ada suatu benda yang tidak logik. So apa kita buat ialah kita ambil 10 helai kertas, so kita dapat 500 gram. So setiap satu helai kertas itu awak akan dapat 5 gram. Bagaimana? Kita kira kalau 100 ialah 500 gram, kalau 1 sama juga dengan 500 gram dibahagi dengan 100, awak akan dapat setiap helai kertas ialah 5 gram. Menganggar isi padu. Isi padu ialah ada rumus. Bagaimana rumusnya? Tinggi darab lebar darab panjang itu kalau bentuk objek sekata. Kalau objek itu tidak sekata, contohnya seperti batu, maka kita akan guna kaedah anggaran, iaitu kaedah dipanggil kaedah sasaran air, di mana kita mengukur dahulu bacaan awal isi padu bagi air itu 15 cm padu, dan kita letakkan batu, gantungkan batu, selalunya kita gantung, kita tak letak pok dekat silinder tu supaya
jumlah penyesaran air ke atas tu kita dapat perhatikan dengan melihat isi padu akhir iaitu 23 cm padu. Jadi isi padu bagi batu itu ialah berapa? 23 itu bacaan akhir, tolak bacaan awal, kita akan dapat 8 cm padu.